Don't forget to subscribe and click the bell icon. Like our videos. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah yang menghidupkan kita semua. Dia juga yang akan mematikan kita bila sampai ajalnya. Tak kira sehat, sakit, tua, muda, kaya, miskin, bila sampai ajal semua akan kembali pada Allah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah. Manusia daripada kehancuran, kebinasaan. Dan semoga Allah Rabbul Alamin beri taufik hidayah yang berterusan pada kita semua, sebagaimana Allah telah memberi para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan pada setiap orang Islam yang beramal dengan ajaran Islam sampai hari kiamat. Yang saya hormati Tuan Pengurus Majlis yang kita sama-sama muliakan, Datuk Seri Haji Ahmad Sukimi, dan juga timbalannya, pegawai-pegawai yang diamanahkan untuk mengurus pusat ini, imamnya, dan juga kepada semua staf-staf dan keluarga pesantren ini. Kita bersyukur pada Allah kerana pada hari yang terakhir bagi tahun 2020 ini Allah turunkan macam-macam rahmat. Satu rahmat yang sangat berarti hujan. Bila turun hujan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya baca satu doa. Saya akan baca 3 kali, minta semua yang hadir ikut baca. Semua kita dapat kelebihannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Di antara adab bila kita nak memohon sesuatu daripada Allah, Rasulullah ajar umatnya beradab. Mula dengan puji-pujian, alhamdulillah, syukur-syukur,
diikuti dengan selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurang, lalu berdoa. Apa juga doa yang kita berhajat, doa, tapi mula dengan adab. Jangan terus, ya Allah kasih saya sini, ya Allah saya mau ini, tak. Puji, muliakan Allah, selawat atas Nabi, kemudian doa. Doa yang kita baca tadi yang bermaksud, ya Allah turunkanlah air hujan yang mendatangkan manfaat kebaikan kepada kita semua. Amin. Kerana hujan ini membawa rahmat. Hujan boleh membawa bala. Bila dia turun tak berhenti, banjir, maka rosaklah, ya, tanaman-tanaman, manusia pun boleh tenggelam, dan macam-macam bala akan diikuti. Doa yang telah dimulakan oleh saudara muslim majlis, satu doa yang cantik. Kita berdoa supaya Allah selamatkan kita semua, negara kita, negara orang Islam di mana-mana juga, daripada kita berpecah sehingga kita yang rugi, orang lain untung. Akhirnya macam-macam penyakit menyerang umat ini. COVID-19 adalah satu jenis bala. Tapi penyakit ini kita dapat kesan, kita dapat mengawal, jaga dengan ikut SOP yang diperintah oleh orang yang pakar. Ada penyakit yang kita tak boleh kawal. COVID pun tidak, apa pun tidak, flu pun tidak, kanser tidak. Tapi penyakit hasad dengki. Ini penyakit yang kuat, semua orang ada tapi tak dapat dikawal. Yang saya hormati kepada semua yang hadir, bila saya masuk tadi, saya lihat Allahu Akbar. Ini kawasan macam, ya, dia macam villa lah, villa, ya. Lapang, ada sungai pula mengalir tadi, air pula laju. Saya ingat tempat ini macam tempat perkelahan. Memang indah. Saya dimaklumkan yang ada di kawasan sini, yang mengurus kawasan ini 100 lebih pegawainya. Dan para saudara-saudara yang ada di sini tak lebih 100 orang. 100 lebih orang menjaga tak lebih dari 100 orang. Allahu Akbar. Lebih selamat, ya, lebih senang duduk di sini daripada duduk luar. Duduk luar korang selamat. Dengan COVID-19 ini banyak perompak. Orang susah. Bila susah nak hidup. Nak hidup, dia menyusahkan orang lain. Dia bukan rajin bekerja, berusaha, sama-sama hidup, tak. Dia mengganggu, dia mencuri, dan macam-macam lagi. Satu nikmat Allah yang jadikan kita, dia ada maklum pada kita siapa kita. Allah berfirman dalam surah Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila." Maksud ringkasnya, kami Allah pencipta kita maklum kepada kita, kamu Bani Adam, anak cucu Adam, keturunan Adam dan Hawa, bukan sebarang makhluk. Satu makhluk yang saya telah muliakan ciptaan kamu. Kamu adalah sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami juga telah menyediakan macam-macam kemudahan untuk kamu bergerak di atas bumi Allah yang sementara ini. Kita tak duduk lama. As-sa'ah,
Di akhirat nanti sama dengan 50 ribu tahun. Bukan banding dengan masa akhirat, masa kita sedikit saja. Sekelip mata habis nyawa kita. Alangkah pendek hayat kita antara azan dan semayang. Bila lahir anak, selalu masyarakat sambut dengan azan, kan? Bila mati, hantar dengan apa? Solat, kan? Begitulah pendeknya hidup manusia. Kami sediakan kemudahan untuk mereka bergerak atas bumi dan atas lautan. Kami bila jadikan manusia ciptaan yang terbaik, kami sediakan rezeki yang baik. Warzaqnahum minat thayyibat. Kami sediakan macam-macam rezeki, tapi untuk manusia kami sediakan yang terbaik, halalan thayyibat. Bila kita tak jaga peraturan ini, makan minum kita takut kita akan termasuk golongan yang Allah berfirman, "Tsumma radatnahum asfala safilin." Kalau manusia tak mau sikap berperangai macam manusia, bertabiat macam manusia, dia tak peduli halalkah, haramkah, baikkah, buruk, semua sapu. Itu bukan manusia, itu haiwan namanya. Yang Allah beritahu, bila you tak jaga, thumma radatnahu asfala safili. Kami akan turunkan derajat kamu, tukar kedudukan kamu daripada manusia yang begitu mulia kepada serendah-rendah makhluk, lebih rendah daripada binatang. Alhamdulillah, kita manusia bukan? Manusia tidak? Alhamdulillah. Bila ibu bapa kita lahirkan kita, agak-agaknya saudara, apakah tujuan dia lahirkan kita, ibu kita? Nak merosakkan kita? Nak merosakkan kita? Dia begitu gembira atas kelahiran kita, syukur, buat kenduri kesyukuran, akikah, jaga kita, bagi makanan yang bagus, makanan yang terutama. Apa yang kita makan bila kita dilahirkan? Susu. Allah Akbar. Susu. Sepatutnya sampai hari ini kita kena minum susu. Kerana itu minuman yang banyak khasiat. Nak bagi yang terbaik, jaga kesihatan kita, supaya kita jadi anak yang akan menjadikan mata ibu kita bila pandang kita sejuk mata memandang. Anak aku, Masya Allah, untung, bahagia, tenang hatinya. Ayah yang susah payah kerja siang malam, bawa wang, bawa makanan yang halal untuk anak, supaya anak jadi sehat, rajin, ajar kita baca Quran, suruh kita makan yang baik, minum yang baik. Tak pernah mak bapak suruh anak makan sebarang makanan yang boleh merosakkan kesihatan kita. Takut. Tak pernah dia ajar kita minum minuman keras yang boleh memabukkan kita. Tak pernah dia mengajar kita makan barang yang merosakkan badan kita. Betul tak? Alhamdulillah. Itu mak dan bapak. Susah payah supaya anak selamat. Alhamdulillah kita selamat. Nabi bersabda, "Ma min maulid yulad ala fitrah." Semua anak lahir fitrah, bersih, baik, kita semua baik. Fa'abawah, kalau mak bapak tak kawal, tak didik daripada kecil, alhamdulillah, dia didik kita, hantar kita ke sekolah, hantar kita tempat ngaji, belajar baca Quran, belajar semayang, semua yang terbaik. Tapi sedihnya, yang baik-baik semua yang ibu bapa
beri kepada kita, kita tidak pula addicted to the good thing. Kita tidak jadi penagih kepada benda yang baik. Akhirnya kita dewasa. Bila dewasa, kita diizinkan oleh keluarga kita keluar. Bila kita keluar, kita jumpa siapa? Jumpa siapa? Kawan. Apa kata Nabi? Tengok agama Islam cantik. Allah ciptakan kita, Dia nak jaga kita, Dia hantar Quran satu SOP, peraturan supaya selamat dunia sampai akhirat. Tapi kita lupa. Nabi diutuskan untuk mengingatkan kita. Kata Nabi, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil." Allahu Akbar. Indahnya Islam. Saya dulu bukan orang Islam. Saya orang Buddhis. Lepas itu jadi orang Kristian. Akhirnya Allah bagi hidayat masuk Islam. Saya rasa sangat untung. Kerana Islam mempunyai suatu peraturan hidup yang begitu sempurna, cantik. Apa masalah? Ada jawapannya. Tapi sedih, orang Islam macam hilang panduan. Macam kalau ada masalah tak tahu nak selesai. Islam datang untuk menyelesaikan semua masalah. Nak kawan sila. Tapi Nabi kata, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Umumnya bila luar rumah kawan. Hendaklah kamu berhati-hati pilih kawan. Mak bapak mau terbaik kepada kita, supaya kawan yang kita pilih kawan yang baik. Tapi kebetulan kawan kita banyak ada niat yang tak betul. Dulu saya merantau, saya menjelajah Singapura, seluruh Malaysia, ziarah tempat pemulihan, masuk ke penjara-penjara. Amerika saya pergi, di Chicago, Detroit, ke New York, pergi ziarah sahabat-sahabat dalam penjara. Umum kerana dadah. Maldives saya pergi, begitu juga. Saya dimaklumkan oleh kawan-kawan saya yang tidak Muslim dulu. Mereka hidupnya mau senang saja di dunia, akhirat tak ada. Kita hidup ada dunia dan akhirat. Mereka hidup tak ada akhirat. Sinilah dunia, sinilah akhirat. Jadi mereka nak senang dan hidup mewah. Mereka tak kira halal haram, asal untung. Untuk orang kita yang lemah, dia akan beritahu, you mau senang tak? Mau senang, senang saja. You tukang cari customer. You jangan makan, tak baik. Cari customer. Recommendation. You bawa satu kawan, dapat commission. Dapat satu kawan, dapat commission. Mula cari kawan. Commission tak banyak, 10%. Dia beli, you dapat 10%. Lama-lama dia kata, kalau you hanya cari orang saja, you tak tahu produk itu, korang dia punya kesan. You kenalah, cuba sikit supaya you tahu apa yang you nak recommend kawan-kawan. Mulalah you cuba sikit supaya you tahu ini grade A kah, grade B kah, grade C kah, local kah, import kah. Adalah nak ada experience kan. You pun cuba kan. Lama-lama apa jadi? You jadi penagih pula. Bila penagih, semua duit kita ada habis dia ambil balik. Akhirnya
Dia yang untung, kan? Dia senang, dia naik Mercedes, kita jalan kaki, kan? Ini cerita mereka betul tak betul, wallahu a'lam bishawab. Tapi syukur kerana kita orang agama. Allah buka pintu untuk kita. Tengok kita bila nak masuk masjid ada doa, dia kata apa? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Satu tempat yang kita boleh pastikan boleh membawa kebaikan, jangan jauh dari masjid, masuk masjid. InsyaAllah masjid tak ada benda itu, kan? Sebelum nak masuk masjid kena buat apa? Masuk masjid untuk apa, saudara-saudara? Nak semayang, kan? Sebelum semayang buat apa? Ambil wudu, bersihkan, kan? Itu pun masuk masjid ada adab. Masuk-masuk jangan duduk, tahiyatul masjid. Kalau ada waktu semayang, terus semayang, hilang tahiyatul masjid. Kalau tak ada semayang lain, nak duduk, tahiyatul masjid. Jaga hak masjid. Masjid ada hak, adab. Macam nak masuk rumah orang, kena buat apa? Salam. Jangan masuk salam dulu. Kalau ada orang dia buka, baru masuk. Kalau dia tak buka pun jangan masuk, kan? Takut. Ini contoh. Setiap kali nak makan, nak minum, masuk melalui mana? Mulut. Kita cek dah makanan, kita cium dah makanan, bau busuk ke, basi ke, kita cek, kan? Oh, ini okey, alhamdulillah. Hari ini selepas ini nak makan, alhamdulillah. Ada daging kambing, ya, alhamdulillah. Tak tahu, Allah ini saya mungkin ada ayam pun jadi, alhamdulillah. Kalau busuk tak jadi makan, okay. Alhamdulillah, kita tengok, cek. Kata Nabi, orang Islam ini istimewanya kerana apa? La darara wala dirar. Ikut saya baca hadis ni. La darara wala dirar. La darara wala dirar. La darara wala dirar. Sambung. Allahu Akbar. Hari ini hafal satu hadis. Masuk 2021, satu hadis sudah hafal. Pendek, tapi makna dia luar biasa. Kata Nabi maksudnya, orang Islam, umat Nabi adalah satu umat yang tak akan buat sesuatu, tak akan cakap sesuatu, atau makan dan minum sesuatu yang memudaratkan dirinya. Dia tak boleh. Diri amanah. Diri kita amanah. Kita ada mak bapak yang perlu kita jaga tidak lama. Dia akan tua, kita masih muda. Kita perlu jaga mereka sebagaimana mereka jaga kita waktu kita muda. Baru Allah berkati hidup kita, bermakna hidup kita. Orang Islam memang istimewa. Dia tak akan buat sesuatu, cakap sesuatu, makan dan minum sesuatu yang boleh merosakkan diri. Dia tak akan buat. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah kata, jangan campak diri kamu dalam kehancuran, kebinasaan. Jangan wala takunu qalla 'alan nas. Jangan jadi beban kepada orang lain. Kita tak jaga beban, kita mesti datangkan manfaat. Wala dirar. La darara wala dirar. Apa arti wala dirar? Kalau kita tak buat sesuatu yang merosakkan, jangan merosakkan orang lain. Kita ini semua yang sudah ada pengalaman, kita boleh jadi force, satu force yang bila kita keluar, kita akan cuba menyelamatkan saudara kita, saudari kita supaya jangan jadi mangsa. Kita boleh jadi amal ma'ruf nahi munkar bersama dengan orang yang berkuasa. Ayo sama-sama kita bergerak selamatkan umat. Boleh tak boleh?
Boleh kalau kita kata boleh. Itu yang kita perlu buat. Jadi manfaat pada orang lain. Jangan mudaratkan orang lain. Kerana hidup kita tak lama. Kita nak mati baik kan? Alhamdulillah, Allah dah bagi tahu esok Jumaat kan? Jumaat ada khutbah kat sini. Tiap-tiap khutbah, tiap-tiap Jumaat, satu dunia, imam akan baca satu ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, Allah ajak kita, ittaqillah, bertakwa pada Allah. Ingat pada Allah di mana saja, bukan dalam masjid saja, bukan hari Jumaat saja. Ittaqillah haitsuma kunta, di mana kita berada, jangan lupa. Akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati melainkan dalam Islam. Ya, jangan mati kecuali dalam Islam. Ya. Yang bermaksud kita yang hidup sekarang dalam Islam. Kita tidak mati melainkan dalam Islam. Nak mati dalam Islam bukan susah. Rasulullah dah bagi tahu. Siapa itu orang Islam? Siapa itu orang Islam? Rasulullah maksud man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamatkan tangannya, mulutnya dari mengganggu orang Islam yang lain. Dia selalu membuat manfaat, sama-sama amal ma'ruf nahi munkar, supaya kemaksiatan habis sewaktu kita masih hidup. Boleh tak boleh? Maklumat tuan-tuan ada, connection kamu ada. Kita tak ada connection. Kita punya connection lain macam punya connection. Tapi orang yang sudah ada pengalaman, dia tahu mana boleh dapat barang kan. Supplier siapa dia? You all kenal, kita tak kenal. Kita perlu gabungkan tenaga lillahi ta'ala. Saya nak buat perubahan tahun 2021. Saya nak jadi seorang Islam yang beramal, bukan nama saja Islam. Saya tak akan jadi mangsa kepada apa juga yang mudaratkan kita. Boleh tak boleh? Yes, kita mesti ada kekuatan. Boleh. Bila kita kata boleh, yakin boleh, usaha boleh, semua. Alhamdulillah. Akhirnya siapa untung? Diri kita untung nombor satu. Kita ada kawan-kawan dulu memang penagihnya, tapi bukan Muslim asalnya. Akhirnya masuk Islam. Sekarang jadi apa? Pencegah. Di Amerika sama aja. Keluar saja kumpulan ini, bergabung. Ini masa kita selamatkan anak kita yang lain, adik-beradik kita yang lain, supaya mereka tak jadi mangsa. Mereka menjadi kumpulan anti drug, dan mereka letak panel, this are Muslim area, free from drug, free from alcohol. Polis pun hormat. Wah, ini baguslah. Polis pun susah nak kesan orang macam tu. Kita dapat, kerana kita member lama. Bukan, member lama lain sikit. Dulu kita macam tu, sekarang saya sudah merubah. Itu tahun 2020, ini tahun 2021. Sudah ubah. Saya mau jadi orang yang baik. Saya nak mati dari Islam. Saya nak selamatkan saudara saya, saudari saya. Kalau kita buat orang tak Islam pun sayang pada kita. Wah, ini bagus. Dia ada, anak kita selamat. Kita mesti boleh buat kalau kita nak buat. Betul tak betul? Alhamdulillah. Inilah harapan kita. Supaya mak bapak lepas itu dia tengok, inilah anak aku. Allahu Akbar. Anak kita, inilah ayahku. Adik kita, inilah abangku, bangga. Kerana kita jadi manusia yang mendatangkan manfaat. Kita tak membebankan orang lain. Kita datang, kita keluar, kita belajar.
kita ambil maklumat yang terbaik dan kita berjemaah jalankan sebagaimana Allah ingatkan kita. Saya banyak nak cerita tapi masa sangat terhad. Allah ingatkan kita, kuntum khairah ummah. Kamu umat Islam bukan sebarang kumpulan, bukan sebarang umat. Tak pernah dalam Taurat, Injil Allah sebut Nabi Nuh, kaum kamu baik. Nabi Musa, kamu punya kaum baik. Wahai Isa, kaum kamu baik. Tak ada kecuali dalam Quran. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebarang umat, khaira ummah, sebaik-baik umat. Gelaran ini Allah hanya bagi kepada kita. Kerana apa? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kamu adalah satu umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, kamu jalankan tugas amal ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Baik kita sama-sama bantu-membantu, buruk sama-sama kita tentang. Inilah umat yang terbaik. Akhirnya walaupun kita sedikit, Allah menangkan kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sejarah membuktikan kumpulan yang sedikit tapi kuat berjamaah, ingat pada Allah. Kerana Allah kita bertindak, Allah bagi kejayaan demi kejayaan. Akhirnya tempat persaudaraan ini, pusat ini akan dikenali dunia. Ini bukan sebarang pusat. Ini adalah pusat yang melahirkan khairah ummah, yang membawa perubahan. Siapa yang tak ubah di luar, masuk ubah, keluar dia bawa perubahan lagi. Allah, mana tak bangga kalau anak kita tengok bapa saya bukan sebarang orang sekarang. Mungkin satu dunia akan panggil kita untuk bantu mereka kerana kita sudah berjaya. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Terpulang pada kita. Tempat ini tempat yang Allah telah beri macam-macam kemudahan. Kerajaan sudah belanja banyak untuk kebaikan kita. Sekarang masanya untuk kita kata, saya mesti berjaya dan saya akan buktikan bahawa apa yang telah dikorbankan oleh orang tua saya, oleh kerajaan kepada saya, oleh pusat di sini, saya akan ganti balik dengan apa? Dengan tenaga saya. Sama-sama kita berjuang. Untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan agama kita. Al-Muslim man salima muslimun min lisani. Mulut kita jaga, cakap saja yang baik, jangan bohong lagi. Tangan kita jaga, ambil barang halal saja. Ini tangan ini macam-macam boleh buat sekarang kan. Orang punya barang, oh saya punya barang. Bukan, orang punya, saya punya. Ini bukan tangan sebarang tangan. Saya akhiri dengan, saya pernah jumpa macam-macam bangsa. Saya pernah adakan dialog dengan macam-macam kumpulan masyarakat. Tuan-tuan, saya nak tanya satu saja. Pernah tengok orang Cina tak? Pernah jumpa orang Cina tak? Pernah tak? Hari ini pun satu orang Cina berdiri dengan depan kamu. Saya pun Cina juga, segi bangsa. Pernah jumpa orang putih tak? Pernah jumpa Arab tak? Bang Melayu ada, India ada, Pakistan ada, American ada. Semua bangsa yang kita pernah jumpa, ada yang minta sedekah. Ada tak? Minta. Melayu minta sedekah, Cina minta sedekah. Kalau pergi ke negara-negara Cina, kita nampak nanti orang India minta sedekah. Masalah kalau kita pergi sana pun minta sedekah. Arab pun banyak yang minta sedekah kalau pergi Mekah. Satu bangsa saja tak pernah kita tengok dia minta sedekah. Bangsa apa? Bangsa apa?
Yahudi pun minta aja di negara dia. Satu bangsa yang tak pernah kita jumpa siapa dia. Bangsa yang tangannya mesti ada gelang. Apa bangsa? Punjabi. Yang orang sini kalau utara panggil Bengali, tapi Bengali kalau betul-betul Bangladeshi. Ya, tapi yang betul Punjabi. Saya pernah jumpa mereka, saya tanya, kenapa pakai gelang? Dia kata, rukun Bengali ada 5. Macam orang Islam ada rukun Islam 5. Wah, dia pun ada rukun juga. Jadi bila kita pakai gelang, setiap kali kalau kita nak ambil barang bukan hak kita, kita nak minta sedekah, kita nampak gelang, ini bukan sebarang tangan, tangan Bengali. Punjabi haram minta sedekah. Tak minta. Itu Punjabi, bukan sebarang tangan ni. Ada maruah harga diri. Saya orang Islam, tak mengganggu orang lain. Saya mesti usaha. Kalau memang susah, saya minta bantuan. Lillahi ta'ala, bukan nak tipu orang, tapi tak curi. Yang ini tak curi, tak minta sedekah, kerana haram minta sedekah. Tangan apa? Punjabi. Selain tangan Punjabi, semua minta. Ya. Ada duit pun minta lagi. Sudah jadi kebiasaan. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah akan membantu siapa yang membantu dirinya. Allah Maha berkuasa, apa dia bilang? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan satu orang, satu kaum sehingga kita mau berubah. Kita mau berubah tak? Alhamdulillah. Pertama sekali, jangan malu nak luahkan perasaan. Mau berubah. Memang saya mau berubah. Kita mau berubah tak? Mau berubah. InsyaAllah kita berubah. Kita sakit, mau sehat tak? Mau sehat tak? InsyaAllah dengan izin Allah sehat kita. Akhirnya Nabi kata apa? Saya nak sambung, tapi azan sudah. Rasulullah SAW ingat bahawa carilah ubat. Daripada mana? Daripada 2 benda. Pertama, asal. Kedua, Quran. Penyakit ini macam-macam. Ubat jasmani, jangan lupa madu. Madu ada kelebihannya. Ubat dalaman, minda, Quran. Baca Quran, faham. Quran itu syifa. Wa yunazziru minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ini firman Allah dalam surah Isra. Mudah-mudahan kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan suatu azam baru. Kita tak mau lagi yang dulu-dulu. Allah janji pada kita, ya ayuhan nas la tahnatu min rahmatillah. Wahai manusia, jangan putus harapan, jangan putus asa daripada mendapat rahmat Allah. Allah senantiasa bersedia maafkan semua dosa kita. Innallaha yaghfir dzunuba jami'an. Ini janji Allah. Allah janji, saya akan maafkan semua kesalahan kamu dengan syarat kamu kembali kepada aku. Akhirnya Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak cucu Adam sebagai manusia yang akhir balik mesti ada salah dan silap dan ada dosa. Tetapi di kalangan orang yang telah berdosa, yang disukai Allah, yang disayangi oleh Allah, ialah mereka yang taubat. Mereka yang apa? Taubat, yang nak berubah. Akhirnya Allah maafkan kesalahan kita semua, selamatkan kita di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita khairu ummah kembali, dan jadi seorang anak yang soleh, bapa yang soleh, dan seorang rakyat yang berfaedah kepada negara dan kepada masyarakat. Amin ya Rabbil Alamin. Kita akhiri dengan tasbih kifarah yang diajar oleh Nabi, supaya
dosa-dosa kita hari ini habis diampuni Allah. Saya baca pelan-pelan, minta saudara semua ikut saja ya. Kemudian kita ready untuk salat maghrib ya. Tapi jangan lupa lepas itu doa banyak-banyak ya, untuk ibu bapa kita, pemimpin kita, negara kita, dan untuk rakyat keseluruhnya, supaya Allah selamatkan kita daripada COVID-19 dan juga daripada semua bentuk fitnah yang sedang menyerang kita daripada semua ya jurusan, depan, belakang, kanan, kiri dan lain-lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minas salihin was salihat wal qanitin wal qanitat wasyakirin wasyakirat. Allahumma ja'alna minal hafizin wal hafizat waz zakirin Allah katsir waz zakirat. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan jauhkan kami daripada kufur nikmat. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar menghadapi ujian hidup. Ya Allah, jadikan kami orang istiqamah dalam semua ibadat kami dan kebaikan kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu ingat pada Engkau, ingat pada apa yang Engkau perintah kepada kami dan apa yang Kau larang ke atas kami, supaya kami dapat laksanakan dengan sempurnanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitulah kami masuk Engkau, peliharalah kami ya Allah. Lindungilah kami dan anak cucu kami, masyarakat kami ya Allah, dan keluarga kami dan negara ini daripada segala fitnah dan bencana ya Rahman ya Rahim. Ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun akan segala dosa kami yang zahir dan yang batin, yang kecil, yang besar, dan yang dulu dan yang akan datang ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah kami hamba-Mu ya Rahman ya Rahim, yang menghayati setiap ajaran yang Engkau perintah ke atas kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami dari luar ataupun dalam ya Rahman ya Rahim. Dan jauhkanlah kami daripada segala penyakit-penyakit ya Allah, yang Engkau yang Maha mengetahui yang kecil atau yang besar, khususnya virus COVID-19 ya Rahman ya Rahim. Jadi kerana tahun baru akan datang esoknya ya Allah, satu tahun yang membawa kebaikan, kejayaan, dan juga membawa kebaikan pada kami semua, sehingga kami kembali pada Engkau ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.